Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustadz Haruzi dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar tajuk dari bidang sirah, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah yang pertama, murid dapat mengetahui maksud dan hukum puasa. Yang kedua, murid dapat mengetahui dalil nakli tentang kewajiban berpuasa. Yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, sunat puasa, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat, murid-murid dapat menjelaskan hikmah berpuasa. Baik, yang pertama kita tengok pengertian dan hukum puasa. Pengertian puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukum berpuasa adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Wajib di sini bermaksud buat dapat pahala, tidak buat berdosa. Contohnya, kalau kita berpuasa, kita dapat pahala. Kalau kita tidak berpuasa, kita dapat dosa. Dalil nakli puasa. Ustaz, kenapa kita kena puasa? Bagus soalan tu. Bagus. Sebab kena puasa, yang pertama, puasa adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, puasa adalah merupakan suruhan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau kita rasa kita orang yang beriman, kita wajib kena puasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Baiklah, seterusnya kita tengok pula syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib yang pertama ialah Islam. Sekiranya kita masih bergelar seorang Islam, maka diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Syarat wajib yang kedua ialah berakal. Berakal bermaksud seseorang itu dalam keadaan waras dan tidak dalam keadaan gila. Syarat wajib yang ketiga pula ialah baligh. Baligh bermaksud seseorang itu telah cukup umurnya. Contohnya, bagi lelaki telah bermimpi dan keluar air mani, manakala bagi perempuan telah keluar darah haid. Jika kita telah mengalami situasi ini, kita dianggap sebagai cukup umur. Syarat wajib yang terakhir ialah mampu berpuasa. Mampu berpuasa maksudnya kita berada dalam keadaan sihat dan tidak sakit, maka kita wajib berpuasa. Seterusnya kita beralih pula kepada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama ialah niat. Niat boleh dilakukan pada malam hari sehingga sebelum terbit fajar.
Adik-adik tahu tak macam mana lafaznya puasa? Jom kita nyanyi sama-sama dengan Ustaz. Rukun puasa yang kedua pula ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Seterusnya kita tengok pula perkara-perkara sunat puasa. Yang pertama, kita hendaklah bersahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur, iaitu melewat-lewatkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Rutab ialah kurma yang basah, tamar adalah kurma yang kering. Yang kelima, berdoa sebelum berbuka puasa. Syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Seterusnya, kita tengok pula perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ialah yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Yang ketiga, murtad, iaitu terkeluar daripada Islam. Yang keempat, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, keluar darah haid, nifas dan wiladah. Yang kelapan, melakukan jima di siang hari. Akhir sekali, mari kita sama-sama tengok apakah hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa kita boleh lihat dari 2 aspek, iaitu aspek rohani dan jasmani. Hikmah berpuasa dari aspek rohani ialah yang pertama, kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Hikmah yang kedua, dapat memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Hikmah yang ketiga, dapat mencegah pelbagai penyakit. Hikmah yang keempat, dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Manakala hikmah berpuasa dari aspek jasmani pula ialah yang pertama, dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Yang kedua, dapat mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Sebagai kesimpulannya, ibadah puasa wajib kita laksanakan apabila telah cukup syarat-syarat wajib puasa ke atas diri kita. Kerana ibadah puasa adalah merupakan satu kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan.
Jadi, Ustaz nak adik-adik, lakukanlah ibadah puasa dengan ikhlas supaya dapat meningkatkan ketakwaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian saja daripada Ustaz. Ma'assalamah wa ilal liqa.